السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah kerana pada malam ini sekali lagi kita dapat mengisi ruang dan masa yang diperuntukkan kepada kita, yang diberikan dan direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita manfaatkan dengan kita mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan ni mari jauh, walaupun dalam keadaan yang agak kurang selesa lah kerana kerja-kerja pengubah suaian dan penambahbaikan. Tapi alhamdulillah tuan-tuan datang pada malam ini, dan kita bersyukur malam ini hujan, agak sejuk kan. Kita duduk luar ni dia kadang-kadang panas. Apa tujuan tuan-tuan datang? Mendengar ayat-ayat suci Al-Quran dibaca, mendengar hadis-hadis Nabi diriwayatkan, dan kita mendengar aqwal, perkataan-perkataan, pandangan-pandangan di kalangan para ulama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ke tuan-tuan mari nak tengok muka saya? Taklah elok mana pun kan. Dan mari ni betul kan qasad. Orang Kelantan kata qasad molek, bagi molek kan. Agama dia tegak di atas hujjah. Di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jal mengingatkan kita semua, agama ni asasnya hujjah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Quran kata, jika kamu berada di dalam keraguan, mimma nazzalna ala abdina, di atas apa yang kami berikan, diturunkan kepada hamba kami Muhammad. Quran kata fa'tu bi surah, bawa mari surah, bawa mari Quran, bawa mari apa yang sama dengan Quran. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Quran kata hatu, bawa mari hujah, burhan, bawa mari bukti, in kuntum sadiqin, jika kamu orang yang benar. Quran tak kata bawa mari muka nak tengok. Quran kata bawa mari hujah. Maka sebab itu kita selalu menekankan pada awal kuliah dan pengajian kita, agama ini asasnya ialah hujah. Larangan yang akan kita bincangkan pada malam ini ialah berhubung dengan larangan mengkhatamkan Al-Quran kurang daripada
3 hari. Larangan mengkhatamkan Al-Quran kurang daripada 3 hari. Itu antara yang disebut di dalam nas as-sunnah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat sikit. Minta ubah kita. Nombor PFH. saya ada i'lan. Kan buat sebenarnya minta pemandu kereta PFH 8262 minta alih sebab ada jemaah nak keluar. Sekian, terima kasih. PFH 8262. Tuan-tuan jangan tulis pula nombor tu. Yang berkaitan saja pergi ubah. Okey, baik. Okey. Di kalangan fuqaha, di kalangan para ulama, di sana ada hadis Nabi larang Abdullah bin Amr. Sebahagian kita baca Amr sebab dia hija dia macam Umar, Ain min Ra. Jadi kalau kita tak biasa kita baca Abdullah bin Umar boleh. Kalau Abdullah bin Umar orang lain, Abdullah bin Amr. So dia nak bagi blend dengan Umar dengan Amr tu, dia letak waw lah. Itu yang jadi Amru tu. Sebenarnya bukan Amr. Okey. Abdullah bin Amr ni bin Al-As, dia satu orang yang sangat kuat baca Quran dan sangat rajin puasa. Abid, kalau alim atau alim yang apa, yang mengetahui, alim. Lepas itu kita kena beza word tu. Kalau orang tu pandai, banyak ilmu, dia panggil alim, ilm. Tapi kalau dia kuat ibadat, dia rajin ibadat, kita panggil abid. Abidun artinya yang buat ibadat lah, yang kuat ibadat ni abid. So dia ni ahli ibadat. Abdullah bin Amr ni dia kuat ibadat. Jadi diringkaskan cerita ni, dia dalam riwayat kata dia khatam di setiap malam. Khatam ni maksudnya dia baca Al-Quran daripada awal sampai habis. Itu khatam. Sebab itu tuan-tuan, yang sebahagian pihak buat tu, yang tu tak boleh kata khatam. Haji grup ni baca juzuk pertama, grup ni baca juzuk kedua, boleh, tak ada masalah, dapat pahala. Masing-masing kita pecah 30 orang, balik pergi baca masing-masing lah. Dalam satu juzuk tu kita pecah pula dalam grup tu, bakat baca. Last sekali kita pergi himpun 30 tu, kita buat majlis khatam. Yang ni tak betul. Bukan tak betul tu salah berdosa tak. Artinya dia tak khatam lah. Pasal apa? Pasal dia hanya baca satu juzuk. Khatam ni artinya dia baca 30 juzuk, 114 surah, 6,000 lebih ayat itu, semua dia baca. Baru dia kira khatam. Jadi kalau dia baca 2 juzuk, kumpulan 2 juzuk, dia tak panggil khatam lah. Pasal dia baca 2 juzuk, 28 lagi orang lain baca. Tapi tetap dia dapat pahala. Boleh tak buat macam tu? Boleh. Tapi dia tak akan khatam. Sebab khatam dia kena baca 30 semua tu. Okey. Dalam riwayat sebut Abdullah bin Amr ibn Al-As, dia baca pada setiap malam dia khatam. Setiap malam dia khatam. Kemudian bila benda ni sampai dan diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak benarkan.
Nabi tak benarkan. Nabi kata tidak boleh kurang. Tak boleh kurang khatam paling kuat 3 hari sekali khatam. Maksud kalau dalam seminggu 3 dapat 2 kali lah. Makna seminggu 2 kali khatam. Kalau kita nak pakai yang 3 hari ni, dapat. Tetapi tuan-tuan, di sana ada lagi hadis-hadis Nabi yang mana Nabi kata tak boleh khatam 7 hari. Maksudnya paling kuat cepat 7 hari sekali khatam. Mari pula riwayat ni yang kedua kata 5 hari. Ada 3 hari sekali khatam. Ada sebut 5 hari sekali khatam. Ada sebut 7 hari sekali khatam. Boleh 3, 5, 7. Baik. Kemudian tuan-tuan, bila kita membaca riwayat hidup sahabat dan salaf, yakni di kalangan generasi yang Nabi kata khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik contoh itu ialah sahabat aku, kemudian mereka yang mengikuti sahabat daripada kalangan tabi'in, dan mereka yang mengikuti tabi'in daripada kalangan tabi'ut tabi'in. Dalam riwayat yang sahih, Uthman ibn Affan, seperti yang dinukilkan oleh isteri dia, Nailah binti Faranfisah. Nailah binti Faranfisah ni isteri kepada Uthman ibn Affan. Dia kata Uthman khatam Al-Quran dalam 1 rakaat salat witir. Dia khatam Al-Quran dalam 1 rakaat witir. Semayang witir tu 1 rakaat tu khatam 30 juzuk. Siapa yang buat kerja ni? Uthman ibn Affan. Witir 1 rakaat 30 juzuk, bukan 3 kol. Yang 3 kol tu Osman kita, Osman Jalani. Kenal Osman Jalani? Nama baru Kasim Selamat. Kenapa menangis Osman? Cerita kepada mami. 30 juzuk Osman. Takkan kita nak kata Osman tak faham? Takkan kita nak kata Osman tak reti? Takkan kita nak sebut Uthman melawan, menyelisihi, mukhalafah sunnah? Tak mungkin. Kemudian datang riwayat-riwayat Sa'id ibn Jubair, generasi salaf daripada kalangan tabi'in. Sa'id ibn Jubair bahkan datang dalam riwayat yang terkenal Al-Imam Nasirus Sunnah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Al-Imam Syafi'i khatam apa? 60 kali dalam sebulan. Dalam riwayat yang disebut oleh Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala, seperti yang disebut oleh para ulama, riwayat-riwayat yang benar, yang sahih, Al-Imam Syafi'i khatam Al-Quran di luar salat. Yang dia baca ni luar daripada salat, bukan dalam salat. Dia baca luar daripada semayang
30 hari tu 60 kali. Maksudnya Al-Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran 30 juzuk 2 kali satu hari. Al-Imam Muhammad bin Idris Syafi'i rahimahullah. Baik. So macam mana kita nak faham hadis-hadis dan juga perbuatan para sahabat dan juga perbuatan para imam ni? Maka yang tu kita akan bincang di dalam kuliah kita. Apakah yang dimaksudkan dengan larangan tak boleh khatam kurang daripada tiga hari? Kadang-kadang kita tengok orang baca Quran banyak kali dia khatam, tapi penat kita tengok kan. Ada satu video, saya tak tahulah, mungkin yang ni parodi kot, lawak, fast read, baca laju Quran. Dia mesti baca tau. Dia tak boleh tuan-tuan buka Quran, yang tu sehari 300 kali boleh. Baca lah hati macam lagu baca Sinar Harian tu. Buka Sinar Harian tu. Sinar Harian tu ada berapa puluh page tu, dia baca tak sampai 5 minit. Buka, tengok gambar sikit, tengok tajuk sikit, tang hak penting-penting sikit, artis ke apa ke, dia baca lama sikit, dia habis baca juga. Tapi Quran dia mesti nutq, dia mesti ada sebutan. Sebab itu bila kita salat, kita kena baca. Kita tak boleh Allahu Akbar, Allah, tak sah. Mesti ada sebutan. Pasal itu Quran tegur Nabi kan, la tuharrik lisanaka lita'jala bih. Jangan gelut untuk harakah. Tu yang tuan-tuan duk baca harakah. Apa makna harakah? Harakat. Al-harakah al-islamiyah. Harakah, la tuharrik, gerakkan. Tu harakah tu maksudnya gerakkan tu. La tuharrik lisanak, jangan tergesa-gesa menggerakkan lidah. Sebab itu di kalangan para ulama dia kata bila kita nak baca mesti ada sebutan, gerakan, dan mesti ada lafaz, mesti bunyi. Itu yang kita bincang tentang rukun qauli. Rukun qauli kena sebut. Alhamdulillah, Ar-Rahman, kena sebut. Wajib. Kalau tidak tak sah. Jadi bila kita baca Quran, kita kena baca dengan sebutan yang betul. Jadi kita tak boleh kalut. Yang tu yang ditekankan tu. Nanti kita tengok. Sebelum kita nak pergi dengan lebih mendalam, saya akan baca kepada tuan-tuan riwayat-riwayat yang Nabi tak benarkan kita kurang daripada 3 hari, 5 hari, 7 hari. Yang tuan-tuan nak buat lah berapa hari sekali. Okay, sebelum kita nak baca yang dalil ni, kita muhasabah dulu diri kita. Termasuk saya lah, kita berapa hari sekali. Tanya hang berapa hari sekali? Nabi tak bagi 7 hari, Nabi tak bagi 5 hari, Nabi tak bagi 3 hari. Jadi hang berapa hari? Berapa hari sekali tuan-tuan khatam? Soalan yang pertama yang mesti kita jawab dengan jujur, dengan amanah. Berapa hari atau berapa kali seumur hidup kita khatam Quran? Tuan-tuan jangan pakai buah piramli. Alif, ba, ta. Lepas tu tak tahu. Pasal apa? Tok Guru mati. Kan? Tok Guru mati. So soalan ni bukan saya sok jawab. Tak penting pun tuan-tuan nak jawab tak jawab, itu urusan peribadi kita. Kita akan jawab di hadapan Allah esok.
Tapi setiap daripada kita ada tanggungjawab pada masa masing-masing, pada urusan kehidupan kita. Sebab itu di antara rintihan, di antara keluhan, di antara perkara yang Nabi mengadu kepada Tuhan, bahawa umat dia telah menjadikan Al-Quran mahjura. Apa dia makna mahjur? Sesuatu yang dihajar, tau, hajar. Nabi kata sesungguhnya umat aku telah memboikot Quran. Pulau. Nabi habaq kata Tuhan, kita pulau. Quran itu mahjur. Hadirin mukminin. Sebab itu tajuk ini bukanlah nak bincang sangat tentang berapa hari boleh khatam tu, tapi dia lebih kepada satu muhasabah, satu introspeksi, satu koreksi, satu muhasabah untuk kita nak tahu sejauh mana kita dengan Al-Quran. Baik, tak apa, yang tu kemudian kita bincang. Sekarang kita baca dulu daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Allah redha dia dan ayahnya, iqra'ul Quran fi syahrin. Nabi kata kau baca Quran khatam sebulan sekali. Fi syahr, sebulan sekali. Sebulan sekali kita ada 30 hari, tuan-tuan bahagi tengok. Sehari nak kena berapa, baca berapa juzuk, berapa ayat, sebulan sekali. Ni pun kira teruk, ni pun kira sakan. Tapi Abdullah bin Amr ni dia kata apa? Dia kata inni ajidu quwwah. Inni sesungguhnya saya ajidu ada memiliki quwwah. I can do. Saya boleh buat lebih daripada itu. Sebulan itu panjang sangat. Saya boleh buat kurang daripada sebulan. Nabi kata faqra'hu fi sab'in wa la tazid ala dhalik. Okeylah, 7 hari sekali, tak boleh lebih daripada tu. Hadis ni riwayat Bukhari. Maksudnya sebulan tadi dia kata inni ajidu quwwah, saya boleh, saya mampu, bagi lagi, tambah lagi. Okey, 7 hari sekali. Kemudian tuan-tuan, dalam riwayat Muslim, dia ada cerita sikit, panjang sikit. Nabi kata iqra'ul Quran fi kulli syahrin. Bacalah Al-Quran sebulan sekali, khatam. Dia kata inni ajidu quwwah. Boleh. Apa? Sebulan tu banyak. Dia mampu lagi. Dia boleh baca lagi. Dia boleh khatam kurang daripada sebulan. Okey. Faqra'hu fi 20 lailah. Kalau macam tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata 30 hari sekali boleh, 20 hari sekali. Kurang maksudnya lagi banyak, 20 hari sekali. Dia kata boleh lagi Rasulullah, inni ajidu quwwah. 20 hari sekali itu pun saya mampu. Kalau kurang lagi boleh tak? Maksudnya dia nak baca banyak lagi lah. Maksudnya kalau 20 hari sekali, 20 hari sekali khatam, 20 hari pula baru sekali lagi khatam. Dia kata tak, dia boleh lagi. Maksudnya dia nak cepat lagi nak khatam. Nampak? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata faqra'hu fi sab'in. Kau baca 7 hari sekali. 7 hari sekali, 7 hari sekali, 7 hari sekali. Maknanya dalam tempoh 7 hari tu baca sikit-sikit, 7 hari sekali khatam. Itu paling maksimum, paling tinggi boleh pi. Datang dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi berapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi dekat dia
ikhtimhu fi khamsin, kau boleh khatam 5 hari. So lagi cepatlah. Last kali Nabi SAW sebut yang kita kata tadi 3 hari. Nabi kata iqra'ul Quran fi kulli syahrin inni utiq, aku mampu Rasulullah lebih pada tu boleh sebulan. Nabi kata fi thalathin, paling kurang 3 hari. Maka di kalangan para fuqaha, maka ambil yang paling rendah ni sebagai larangan kurang daripada 3 hari. Sebab apa kita tak boleh kurang daripada 3 hari? Datang dalam riwayat Abu Dawud, juga dalam At-Tirmidzi, Nabi kata la yafqahu man qara'a al-Quran fi aqalla, satu orang yang baca kurang daripada 3 hari dia khatam, kurang daripada 3 hari, la yafqah, dia tak faham apa yang dia baca. Nabi kata seseorang yang khatam sehari dah khatam, atau 2 hari, baca berapa hari khatam ni? Saya ustaz 2 hari khatam, kadang-kadang sehari setengah. Nabi kata la yafqah, la yafqah, dia tak akan faham. Baik, kesimpulan dia mudah, kesimpulan dia. Sekali saya baca pandangan di kalangan para ulama. Oleh kerana wujud nas yang ikat pasal apa tak boleh kurang daripada 3 hari, Nabi sebut tak pasal apa tak boleh? Isunya apa? La yafqah, tak faham tadi. Maka di kalangan ulama, seperti yang disebut oleh An-Nawawi, kata apa? Jika seseorang itu boleh membaca dengan betul, dengan tartil, dengan tajwid, menjaga hukum hakam, peraturan undang-undang bacaan Al-Quran, di samping dia memahami maknanya, maka jika dia kurang daripada itu, dibolehkan. Maksudnya larangan ini merujuk kepada orang yang gopoh gapah sampai baca ikut dan baca ikut suka, yang penting dia kira berapa kali boleh khatam. Dia jadi liga perdana, kalau tak liga super pun. Dan ini pengalaman, siapa yang ada pengalaman pergi ke Mekah, sebahagian jamaah yang tertipu dengan hadis palsu. Hadis apa? 7 kali umrah boleh pahala sekali haji. Maka mereka pun buatlah pertandingan di kantin di mat'am tu, di apa, tempat dewan makan tu. Apa soalan yang paling popular? Hang berapa dah umrah? Dan satu bukan satulah, banyaklah. Siang malam pagi petang duk pakai ihram. Kita jumpa minum pagi pakai ihram, kita jumpa makan tengah hari pakai ihram. Dia dah mula pandai ambil teksi, dia pakai, dia pergi ambil teksi, pergi Masjid Aisyah Tan'im, dia keluar main, sat lagi habis dia keluar pergi. Dia kata bukan senang kita nak main ni. 7 sekali haji, 7, 14 2 kali, 21 3 kali, 28 4 kali. Berapa lagi? Oh, hampir duk meleret. Berlawan pula, berlawan dalam tu. Hadirin mukminin, adakah ini yang disuruh oleh agama? Sedangkan perbincangan untuk ulang umrah, mengulangi umrah
umrah dalam satu perjalanan itu diperselisihi di kalangan para ulama. Sebahagian ulama kata apa? Nabi seumur hidup 4 kali umrah, 1 kali haji. 4 kali ni dia pergi dalam 4 perjalanan yang berbeza. Dia pergi sekali, dia buat sekali. Dia buat pula bila dia pi pula lain kali tu, next trip dia buat pula. Menunjukkan apa tuan-tuan? Nabi bila pi sekali ya umrah dia buat. Saya tak nafikan ada pendapat kata boleh buat 2-3 kali, tapi adakah mereka suruh buat sampai 7 kali satu haji, pulun. Lepas tu dia marilah perasaan ujub. Berasa apa? Berasa hebat. Tapi bila kita tengok buat, bukan dia kira dah baca ke apa ke, dia kira apa? Dia kira macam ligan trik. Sedangkan kalau kita tengok dalam sunnah, Nabi SAW tidak menyuruh untuk buat umrah banyak kali ni. Nabi buat apa? Apa yang Nabi buat? Sebab itu bila kita buat satu perkara, kita tinggalkan satu perkara. Kalau kita baca dalam hadis, Nabi SAW memperbanyakkan tawaf sunat. Nabi perbanyakkan tawaf sunat. Pergi masuk masjid tawaf. Tapi kalau kita kata tawaf saja ni, tak apa nak padan. Tak baloi kita bayar 7-8 ribu nak main buat sekali. Tak apalah, dia nak buat 2-3 kali. Tapi tuan-tuan kena ingat, Nabi tak suruh. Dan kita jangan pula sat lagi, bila kita dah buat banyak kali, kita tengok orang yang tak buat, orang yang banyak tawaf sunat, yang tak banyak umrah, kita kata apa? Pemalas. Dia akan pikir tu. Rugi mai. No. Ini satu perkara yang kita sebut. Baik. Jadi kalau tuan-tuan baca Quran sampai tak ikut ahkam tajwid, hukum hakam tajwid, kalau nak baca tak faham makna, baca sampai tak, maka dia termasuk dalam larangan tadi. Dapat? Okey. Saya nak baca apa yang disebut oleh para ulama, antaranya kita quote perkataan Al-Imam At-Tirmidzi. Dia kata apa? Wa qala Ishaq ibn Ibrahim wa la nuhibbu lirrajul an ya'ti alayhi akthar min 40 yawman wa lam yaqra. Kami tak sukalah satu orang ni 40 hari dia tak khatam. So kalau kita tengok pada qaul Ishaq ibn Ibrahim, whatever tuan-tuan 40 hari kena khatam sekali. Wala nuhib, kami tak suka satu orang yang berlalu 40 hari, sebulan lebih dia belum khatam walaupun sekali. So kita kena budayakanlah benda ni. Sekarang ada telefon. Ada tak dalam tuan-tuan punya telefon apps? Instagram ada, Twitter ada, Facebook ada, Quran tolong install satu. So bila tuan-tuan buka, tuan baca. Lepas tu saya pesan pada orang yang termasuklah orang muda, orang warga emas. Warga emas, antara penyakit yang kita takut kena Alzheimer, nyanyuk. Orang yang mudah apa? Lupa kan. Sebab Quran ni bukan, otak kita ni kalau kita tak guna dia jam. So tuan-tuan, bukanlah tuan-tuan, orang lain, orang tua-tua lain, kalau dia tak baca Quran, dia nak baca apa? Orang tua-tua lain, tuan-tuan baca macam-macam. Pertama, sebab otak kita ni, pasal itu tuan-tuan tengok, walaupun Tun Maha baik, pasal apa dia boleh guna lagi otak dia? Pasal dia duduk baca. Dia duduk baca lagi. Buku-buku dia baca. Umur 96 tapi otak boleh pakai lagi karaoke lah. Pasal dia duduk baca.
Otak ni kalau kita guna dia, memang okey lah. Dia tak berkarat. So, salah satu cara dia dengan membaca. Masalahnya, kita baca apa? Pasal itu tuan-tuan, saya ingat di Masjid Arau ni banyak kitab yang diajar. Dalam banyak-banyak kitab yang diajar di Masjid Arau ni 7 malam setiap seminggu, kitab apa yang tuan-tuan ada? Kitab apa yang tuan-tuan ada? Ataupun yang tuan-tuan duk pergi mengaji rata-rata masjid tu, ada tak kitab yang ustaz tu mengajar? Tuan-tuan ada. Tak payah cerita kitab lain, tak payah cerita buku lain. Kitab hak mengaji di masjid tu, ada ke tak ada? Ini satu muhasabah. So kita kena tanya, soalan ni kita kena tanya, kita kena lontarkan apa yang kita baca. Kami nak baca, buat apa? Bukan kami nak mengajar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itulah punca dia bila mai mamat mana halata. Semua pakat duk pergi percaya pasal apa? Pasal malas membaca. Boleh pergi tulis pula tu. Kedatangan engkau walaupun tidak membaca kitab, tidak buat daurah, tidak buat kursus, hanya dengan memandang muka engkau. Ini semua ayat balok bin liat. Pasal tu kita mudah tertipu. Pasal kita malas membaca. Masyarakat kita malas membaca. Sebab itu mungkin kita lepas ni kriteria calon-calon yang nak berpilihan raya ni, mungkin kita kena tengok juga yang rajin baca. Tidak mau kalau tarak, mau kalau calon pun tera kita tuan-tuan. Baik kita. So wujudkan. Baca. So kita kena, saya baca ustaz surat khabar. Surat khabar ni light, ringan, gosip, berita-berita. Yang ni bukan. Dia kena ada satu bacaan heavy, yang berat. Sebab itu saya nasihat dalam kempen, tuan-tuan semua kena beli banyak buku-buku sekarang dah terjemah. Ni Dr. Basri yang duk main mengajar di sini, banyak dia tulis dalam bahasa Melayu. Saya kalau beli bahasa Indon kacau pula kan. Bisa dia kata bisa kan. Tak beli, baca. Ini satu. Okey. Kalaulah kita tak boleh baca bahan ilmiah yang orang tulis, kita ada satu bacaan yang wajib kita baca. Apa dia? Al-Quran. Dan Al-Quran ni bacaan yang dia mengasah kepala otak. Sebab itu orang yang tak boleh baca Quran lembab. Percayalah. Siapa yang boleh baca Quran ni, otak dia laju. Siapa yang tak boleh baca Quran ni, otak dia lembab. Sebab Quran ni baca lain, mata lain. Tuan-tuan baca Quran macam mana? Mata tuan-tuan tang mana? Mulut tuan-tuan sebut apa? Mata dia sebut ayat lain, mata dah pergi ke depan 2-3 langkah dah. Artinya otak tuan-tuan kena laju daripada mulut. Yang duk jahanam tu mulut laju pada, faham tak? Mulut laju pada otak tu yang jahanam. Tapi kalau otak laju pada mulut, baru baca betul. Yang ni Quran aja. Quran kata baca sini, tengok sana. Kalau baca sini duk tengok sini, gagap, sangkut. Pasal tu orang yang boleh lacak baca Quran ni, the best people in the world. Orang yang terbaik. Sebab buku apa semua dia tak sama dengan baca Quran ni. So itu yang saya nak sebut. Kita tengok kata dia, kami tidak suka ada orang lelaki ataupun mana-mana individu walam yaqra al-Qur'ana li hadzal hadith wa qala ba'du ahli al-ilm la yuqra'u al-Qur'an fi aqall min 3 li hadith alladhi ruwiya 'anil nabi. Dia kata apa? Dia kata kalau boleh 40 hari kena khatam. Dan janganlah kurang daripada 3 hari. Laju sangat pun tak mau. Dia kata aku, Nabi tak bagi 3 hari. Lepas tu 3 tahun sekali. Kita antara dua. Dalam kita duk stres kata jangan kalut, jangan gopoh dalam nak khatam. At the same time, pada masa yang sama kita juga mengingatkan jangan ralik. Siapa abang tak nak baca Quran? Hang tak pernah dengar ustaz kata jangan duk kalut.
Betul lah ustaz kata jangan duk kalut, tapi abang bukan masalah kalut tak baca langsung. Apa sih aku takut masuk larangan tu? So balancing. Okey, baik. Kata dia. So yang tu apa yang disebut oleh At-Tirmizi yang dia petik daripada siapa? Ishaq. So saya nak ambil apa yang disebut oleh An-Nawawi. An-Nawawi kata, seringkas, An-Nawawi kata, dia kata nas yang kita baca tadi yang 573 itu sebagai isyarat untuk kita bersederhana di dalam ibadat, dan ia juga bertindak untuk kita tadabbur maknanya. Sebab itu di kalangan salafus salih berbeza keadaan mereka khatam bergantung kepada tugas dan peranan. Nampak? Dia berkata apa? Di kalangan salafus salih ni ada yang laju, ada yang lambat, bergantung kepada keadaan dia. Artinya apa? Kalau kita boleh jaga hak-hak Quran, laju lah. Tapi kalau kita tak boleh jaga hak Quran, lambat tapi selamat. Itu yang terbaik. Baik, dia kata apa? Kata Nawawi. An-Nawawi kata, sebahagian di kalangan sahabat Nabi generasi salaf, mereka ada yang khatam sebulan sekali. Ni tuan-tuan semua nak ikut salaf, nak ikut sahabat ni, catatlah sikit. Nak ikut yang pertama sebulan sekali. Dia kata aku yang grup tu sebulan sekali terbaik. Ada juga yang 20 hari sekali. Nawawi kata ada yang 20 hari sekali. Tuan-tuan mungkin yang ambil 20 ni, yang sebulan ni dia kata lambat 20 hari. Kemudian Nawawi kata ada yang 7 hari sekali. Dan ramai yang 3 hari sekali. Bahkan An-Nawawi kata ada yang sehari semalam mengkhatamkan Quran. Dan yang lebih dahsyat, semalam satu Quran. So dia kata ada sebulan, ada 20 hari, ada 7 hari, ada 5 hari, ada 3 hari, ada 24 jam, ada yang semalam saja. Pasal apa? Bergantung kepada kemampuan, keadaan dan tugas. Tengok dia sebut. Dia kata apa? Dia kata lebih menakjubkan, ada yang khatam 5 kali sehari semalam, ada yang 8 kali sehari semalam. Tuan-tuan, kita bila tak boleh buat, memang kita dengar pelik. Tu dua macam mana dia baca? Sebab dia ada beza tau. Orang yang memang hafal dengan orang yang tak hafal baca lain. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, orang yang memang dia hafal, dia akan baca lebih laju daripada orang yang tak hafal. Orang yang hafal dengan orang yang tengok takkan sama. Orang yang tengok dia kena perhati, nak kena ikut. So di kalangan para imam, di kalangan para ulama ni depa hafal. Jadi tak mustahil untuk depa baca cepat. Tuan-tuan dapat? So bila kita dengar 5, 8 sehari, dia bukan pelik pada ukuran mereka, tapi dia pelik kalau nak bandingkan kita. Saya azan dulu tuan-tuan. Sekali lagi saya buat kesimpulan. Baik.
Baik. Okey. Kesimpulannya, larangan mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 3 hari ke bawah diikat dengan sebab. Jadi sesiapa yang boleh membaca kurang daripada itu, seperti yang saya sebut di awal tadi, dia boleh mengkhatamkan Al-Quran dengan menjaga tajwidnya, tartilnya, tadabburnya, segalalah, beradab, maka dibenarkan untuk dia khatam, seperti yang dilakukan oleh Uthman ibn Affan, juga Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair ni dia semayang tepi Kaabah 1 rakaat khatam. Punya lama. Sebab itu tuan-tuan, bila kita berdiri belakang tu imam, okey, satu orang yang tuan-tuan dengar dia lancang baca Quran, dia boleh baca dalam keadaan benda tu smooth. Orang putih kata lancar. Tuan-tuan merasa tak lama? Okey, kita ambil Mekah, Imam Mekah. Panjang tak dia baca? Panjang. Tapi bila kita berdiri di belakang qurra, di belakang orang yang baca dengan lancar, dengan bacaan yang elok, kita tak terasa. Sebab itu kalau tuan-tuan pergi Qiyamul Lail di Masjid Alwi sebagai contoh, yang dipimpin oleh Syekh Saleh tu, panjang dia baca tu. 1 malam 1 juzuk, 30 malam 30 juzuk. Panjang 1 juzuk tu, tapi tak terasa. Sebab itu kualiti bacaan itu memberikan kesan kepada. Tapi kalau kita baca duk kok-kak 5 ayat pun, hei, tak sudah gitu imam ni. Kan? So sebab itu orang yang lancar tak mustahil untuk dia khatam cepat. Macam mana kita nak habis ni pun lambat? Ini. So key dia apa? Melancarkan bacaan. Baik. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi, ini yang menarik ni. Kata dia, jika seseorang itu memiliki tugas berkaitan dengan kewilayah atau ta'lim, seperti orang yang bertanggungjawab di dalam soal pemerintahan, atau bertugas mengajar manusia, atau dalam urusan pentadbiran dan sebagainya, maka dia boleh meletakkan khatam Al-Quran itu pada waktu dan keadaan yang munasabah. Janganlah sat lagi tuan-tuan pi kaunter pejabat, mana Kani, tengok dia duduk belakang, duduk baca Quran. Tuan-tuan beratuk nak bayar lesen ke apa, dia dah sat baca Quran. Tak boleh ya. Polis trafik nak jaga lalu lintas kan, hari yang ni tengok duduk tepi baca Quran. Kita nak tegur ni, jam ni. Quran. So Al-Imam An-Nawawi kata benda ni luas, fleksibel. Yang pentingnya ada usaha nak khatam. Macam tuan-tuan, memanglah saya tak nafikan tuan-tuan memang tak boleh khatam cepat, sibuk. Aktiviti tuan-tuan bermula seawal pukul 6, bertemu dengan masyarakat, melawat kawasan, memeriksa longkang-longkang yang tersumbat, tengok pula apa kejadian banjir dan sebagainya. So sibuk. Bila tuan-tuan nak baca, saya faham. Dia kata suami saya ustaz sibuk. Awak lepas kedai depan masjid, depan simat, tukar pula di pauh, balik pula mai Tangkubang Gajah, atok kedai, dia sibuk. Sat lagi grup masjid telefon, kata macam mana? Sat lagi grup apa
harum manis pula. Oi mai tang ni, oi mai tang nu, oi mai tang ni. Bila dia nak baca dia sibuk. Okey, yang ni yang masuk Nawawi kita sibuk urusan. Jadi sehari tu dia tok habis kedai. Kan? Jadi tuan-tuan esok berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla berapa kali khatam? Berapa kali khatam? Tak sempat. Pasal apa? Kopi arau, teratak bonda, apa ni, umul, capati arau, yasmin. Hatuk kena ingat tu pitang mana tu kena ingat. Pasal esok nak bagi tahu apa yang tuan-tuan buat. Jadi bila tuan-tuan boleh senaraikan di mana tuan-tuan habiskan masa tuan-tuan, kedai ni 30 minit, minum teh tu sejam, maka tuan-tuan akan selamat dengan alasan tak dan baca Quran. Nampak? Saya ajak siap-siap ni. Jangan salahkan saya pula. Bukan senang nak dapat tip ni, bukan semua tok guru boleh habaq tip ni. Tip nak lepas ni masa ditanya wa yus'al an apa? Umrihi. Dalam hadis yang kita selalu baca, umur engkau. Hadirin mukminin. Baik. Saya tutup dengan hadis yang terakhir. Saya nak baca ya, saya tak syarah. Saya tahu tuan-tuan dah dapat poin dia. Hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, masalul mu'min alladhi yaqra'ul Quran kal utrujah. Orang beriman, muslim, mukmin bila dia baca Quran kal utrujah. Siapa yang baca Quran ni, kita ni yang baca Quran ni, orang beriman dia baca Quran kal utrujah. Satu buah utrujah ni buah yang ta'muha tayyib, rihuha tayyib. Ta'mun rasa. Pastinya Nabi kata orang yang baca Quran ni, orang beriman baca Quran ni dia macam buah utrujah. Utrujah ni buah apa? Ta'muha, rasa dia manis. Rihuha, bau dia wangi. Maksudnya dalam elok, luar elok. Bau dia sedap, rasa dia sedap. Yang ni orang yang baca Quran. Kemudian kata Nabi, wallazi la yaqra'u kat-tamrah. Tuan-tuan pun ceklah diri. Aku ni utrujah. Saya tanya bini, hang utrujah ke tamar? Apa dia? Utrujah tadi ni yang baca Quran. Dia beriman dan dia baca Quran. Rasa sedap, bau dia sedap. Kalau yang tak baca Quran, kat-tamr. Dia tak aku tamar. Jangan memang ajwah, bukan safawi. Tamar ni pasal apa? Nabi kata orang yang tak baca Al-Quran dia seperti tamrah, tamar. Tamar ni, tamar ta'muha, rasa dia manis, sedap dah. Buah kurma sedap. Tapi dia punya bau, dia punya rupa buruk. Rupa dia buruk. Jadi siapa yang tak baca Quran, dia seperti tamar. Ta'muha tayyib wala riha laha. Dia punya rasa sedap tapi dia tak ada bau. Okey tak kalau tamar? Kalau kita tu tamar, okey ke tak? Weh, dia kata jangan main-main Ustaz, tamar mahal lah. Tamar. Baik. Kemudian Nabi SAW kata, wa mathalul fajir alladhi yaqra'ul Quran kamathali raihanah rihuha tayyib wa ta'muha mur. Nabi SAW kata orang yang jahat, fajir, orang yang munafik, yang jahat ni, yang baca Quran, dia baca Quran tapi Nabi kata dia seperti buah raihanah, rihuha tayyib. Dia baca tu sedap kita dengar, dia baca tu syok kita dengar. Jadi dia punya rih tayyib, buah ni, buah raihanah ni, dia punya bau dia tapi ta'muha murrun, dia punya rasa pahit berdengu. Orang yang baca tapi tak ikhlas. Orang yang baca sekadar baca tapi riak, nak harap pujian. Jadi dengar syok tapi mur. Ta'muha mur, pahit.
Wa mathalul al-fajir alladhi la yaqra'ul Quran. Okeylah juga kan, bau okey, bau A. Bau A ke okeylah juga. Yang jahat dan tak baca ni macam mana? Hanzalah. Ta'muha mur. Dah lah pahit, bau busuk. So tuan-tuan ada 4 jenis buah. Which one? Buah apa? Utrujah, tamar, raihanah, hanzalah. Pilih. Kan? Ni 4 buah. 4 ni berdasarkan sikap kita, muamalah kita dengan Quran. Hadirin mukminin, mudah-mudahan larangan tadi ni bukan merencatkan kita. Dia kata aku silap banyak dah. Awak aku duk baca banyak sangat Quran ni. Malam ni ustaz tak bagi baca. Ustaz kata jangan duk baca banyak sangat. Yang ni yang dia dengar kita sikit, dia pergi dengar kita banyak. Kita bukan tak bagi baca. Kita kata baca tadabbur. Tuan-tuan, saya bukan nak kata kat tuan-tuan lah. Tuan-tuan jangan duk berasa tau, jangan duk marah, jangan duk kecil hati. Saya bukan kata kat tuan-tuan. Tapi umur berapa pak cik? 75. Allahus Samad. Makna apa pak cik? 75 Allahus Samad. Apa makna? Tengok kipas KDK, tengok kipas kita tak tahu. Allahus Samad tu dalam mana pak cik? Dalam Qul Huwallah. Apa Allahus Samad? Tuan-tuan, tanya Allahus Samad apa? So kita nak berdiri di hadapan Tuhan dalam puluhan tahun kita baca tanpa kita nak ambil peduli makna Quran ni. So ini bukan tajuk ringan ni. Mudah-mudahan tajuk malam ini memberikan kesedaran kepada kita. Dalam kita sibuk isu-isu semasa, dalam sehari dua ni dia duk kira macam-macam lah. Di sana ada benda yang lebih besar, Quran. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.